wabarakatuh. Sambung dengan surah Yunus, muka surat 217. Masuk kisah Nabi Musa. Ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ihi biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Jadi kita jumpa dalam surah Araf kisah Nabi Musa. Detail. Sini Allah Taala tambahkan lagi penjelasan. Kemudian kami selepas Nabi Nuh, kami semua ba'asna min ba'dim, selepas mereka kami telah utuskan Nabi Musa dengan Nabi Harun kepada Fir'aun dan juga pembesar-pembesar dia, dengan bawa bukti-bukti daripada kami, perintah-perintah daripada kami, larangan-larangan daripada kami. Fastakbaru, tapi Fir'aun dan juga pembesar-pembesar dia sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka memang satu kaum yang mana derhaka. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, bila datang pada mereka kebenaran daripada kami, maka mereka telah tuduh Nabi Musa, inna hadha la sihrun mubin, ini adalah sihir. Sihir yang jelas. Qala Musa, Nabi Musa kata pada orang Firaun, ataquluna lil haqq lamma ja'akum asihrun hadha, kamu kata kepada kebenaran bila datang pada kamu asirun hadha, lagu ni sihir, wala yuflihus sahirun, sihir ahli sihir ini tidak akan berjaya, Tapi mereka tuduh Nabi Musa ke pula, qalu ajitana litalfitana amma wajadna, sebenarnya kamu mari ini nak pesongkan kami daripada apa yang kami amal peninggalan tok lebah kami sebelum ni. Kamu sebenarnya nak pusing kami, nak pesongkan kami daripada ajaran ini, sentimen ada resan. Ini cara Fir'aun untuk tarik masyarakat supaya sokong dia dan supaya menjauhkan diri daripada Nabi Musa. Sentimen tanah air, sentimen agama dimainkan. Jadi masyarakat biasanya kalau dimainkan sentimen ni jadi hilal. Sebenarnya kamu berdua ni mari ni untuk jauhkan kami, untuk pesongkan kami daripada ajaran-ajaran yang kami dapati daripada tok lebah kita ni. Sebut nama tok lebah ni. Ajaran tok guru kita, ajaran tok kenali, ajaran sebut tokoh-tokoh disandar ke. Wa takuna lakumul kibriya'u fil ard, dan supaya kamu berdua ni nak menguasai tanah air ni, satu agama, satu tanah air. Dan supaya kamu berdua ni dengan buat lagu ni supaya kamu dapat berkuasa di Mesir ni. Wa ma nahnu lakum bimu'minin, oleh kerana itu kami buat keputusan apa yang kamu bawa kepada kami itu kami tidak akan beriman. Wa ma nahnu lakum bimu'minin, sesungguhnya kamu berdua ni sekali-kali tidak akan beriman. Wa qala fir'aun utuni bikulli sahrin alim, Fir'aun bagi tahu bawa kumpul semua ahli sihir yang mahir untuk lawan Nabi Musa. Falamma ja'a as-sahara, bila datang semua ahli sihir, maka berlaku pertemuan di antara Nabi Musa dengan semua ahli sihir. Mereka kata pada Musa, alkum ma antum mulkun, lepalah apa yang kamu nak lepas. Sihir kamu tu dianggap Nabi Musa ni sihir juga pada peringkat awal ahli sihir. Falamma alqaw, jadi bila mereka telah lepas tali-tali mereka, tukar-tukar mereka dari ayat lain kan, qala Musa ma ji'tum bihi, maka Nabi Musa bagi tahu apa yang kamu bawa ni lah sihir sebenarnya. Kalau kamu lepas ni sihir. Sihir ke apa? Dia tak mengubah hakikat, dia menyihir mata-mata manusia saja. Dalam ayat lain kan kita jumpa sebelum ni, saharu a'yunin nas, surah Araf. Mereka menyihir mata, hakikat dia tak berubah. Sihir ni dia tak boleh ubah hakikat. Dia tak boleh ubah hakikat, maknanya tali tu tak akan jadi ular, tukar tak akan jadi ular. Cuma dia sihir manusia. Adapun mukjizat yang Allah Taala bagi pada Musa ni, dia berubah. Innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah SWT akan batalkan, akan hapuskan. Innallaha la yuslihu amalan mufsidin, Allah Taala tidak akan baiki amalan-amalan yang rosak begini. Wa yuhiqqullahu, Allah Taala akan zahirkan kebenaran dengan perintah dia, walau karihal mujrim, walaupun orang mujrim tidak suka. Kemudian Allah Taala gambarkan kepada kita bagaimana dakwah Nabi Musa. Bila ahli sihir beriman kena bunuh belaka ahli sihir itu, Fir'aun lepaskan Nabi Musa terus dakwah Bani Israel.
Dalam keadaan tekanan gitu, Allah Ta'ala gambarkan sini surah Yunus ni, Allah Ta'ala gambarkan kepada Nabi kita daripada kita sampai hari kiamat, bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel. Fama amana li Musa illa, tidak beriman dengan Nabi Musa melainkan zurriyatun min kaum, melainkan zuriat daripada kaum dia, kaum Nabi Musa sendiri. Ala, ni anak-anak muda, melainkan zurriyatun, maknanya anak-anak muda. Anak-anak muda yang berani. Orang tua penakut belakang. Nak jumpa Allah Ta'ala, kau takut. Illa zurriyatun min qaum, melainkan anak-anak muda di kalangan kaum dia. Ni pun beriman dalam keadaan ala khaufin min, dalam keadaan takut pada Firaun, dan juga takut pada wa malaihim. Tengok ni ayat. Takut pada pembesar-pembesar mereka. Pembesar apa ni? Pembesar Bani Israel. Daripada sini kita tahu bahawa pembesar Firaun ni bukan semata-mata di kalangan Kibti, bahkan di kalangan Bani Israel sendiri. Dan mereka ni yang merosakkan Bani Israel ni. Mereka ni yang kita kata tali baru Firaun ni. Termasuk Qarun sekali. Qarun ni orang Firaun, orang Nabi Musa belaka. Orang kaum dia, sebab tu dia jadi mana-mana kaum ditindah ni, dia ada di kalangan kaum tu sekali pengkhianat dia. Tengok daripada sini. Allah Taala bagi tahu tidak dapat beriman, tidak ada orang beriman dengan Nabi Musa melainkan anak-anak muda di kalangan kaum Nabi Musa sendiri. Beriman pun dalam keadaan takut pada Firaun. Dia takut pada malaihim, pembesar-pembesar mereka, pembesar-pembesar di kalangan Bani Israel. Pembesar-pembesar di kalangan Bani Israel. An yaftinahum, yang akan buat fitnah pada mereka. Tahu ya, dia bagi tahu. Dia ni ikut Nabi Musa, dia ni ikut Nabi Musa. Dia sampai royak repot ke kepala polis, ke askar-askar supaya igap. Dia jadi gitu. Wa inna fir'auna la'alim fil ard, sesungguhnya Firaun ni telah berlaku sombong di atas muka bumi. Wa innahu laminal musyrikin, sesungguhnya dia ni termasuk di kalangan orang musyrikin. Wa qala Musa ya kaum, tengok dakwah Nabi Musa. Berkata Nabi Musa pada kaum dia, in kuntum amantum billah, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah, fa alaihi tawakkalu, hanya kepada Allah hendaklah kamu tawakal. Mana dari keadaan zuruh, keadaan lagu ni pun dakwah berjalan, ketaatan berjalan, tak boleh buat alasan. Ni keadaan lagu mana kerajaan Firaun telah buat keputusan siapa dia beriman dengan Nabi Musa, bunuh anak lelaki. Ini tekanan. Sebab tu Quran ni ajar pada kita ni. Tak, lagu mana perintah Allah, lagu mana kita tak tinggal. Apa pun berlaku. Apa pun berlaku. Kita kena ada himmah ni. Baru datang nusrah Allah, baru datang bantuan Allah. Ni kena repot sikit, tak kira hal. Tengok ni, Nabi Musa tak bukti. Kalau tidak darurat ni darurat dah, ni tak lewat kerja dah ni. Tak. Nabi Musa nak buat dakwah lagu mana? Boleh tahu buat alasan kan? Tak, bukti lah. Tapi Nabi Musa tak bukti. Nabi Musa tak bukti. Mana Nabi Musa berhadapan dengan situasi tekanan daripada pihak kerajaan yang zalim. Satu lagi, nak dakwah Bani Israel. Dan kita tahu belakang ada sikap Bani Israel lagu mana? Tak, Bani Israel payah basah. Tak, mana Nabi Musa ni hadapi. Tak, mana kalau pergi rumah dia, tu Nabi Musa kena marah dulu ke Bani Israel. Sebelum kena marah ke orang Firaun, Nabi Musa kena marah ke Bani Israel. Tak usah mari rumah aku. Mari rumah aku, askar tahu ke, bunuh anak aku pula. Mesti ada kadang-kadang lagu tu. Tapi tengok Nabi Musa tak berhenti. Tak, pergi jumpa, pergi cari, tak, cari jalan. Tak, ni ada. Itu pun dalam keadaan takut pada Firaun. Dan nasihat Nabi Musa pada mereka. Sebab tu kita baca surah Araf kan, mereka kata pada Musa kan, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Tak, mereka kata pada Musa, soalan Nabi Musa ni tak ada nilai. Kamu wahai Musa, tak, sebelum memari pun kami gini. Tak. Selepas memari pun gini, apa dia? Maka Nabi Musa bagi tu hakikat para anbiya, dakwah para anbiya. Bumi ni milik Allah. Allah Ta'ala akan waris pada hamba yang soleh. Allah Ta'ala bagi tahu. Dan kalau kamu nak Allah Ta'ala bagi pada kamu bumi ni, dah tanah air, maka baiki diri kamu hubungan dengan Allah Subhanahu. Jadi kamu orang soleh. Kau ni keputusan Allah. Dalam surah kepada surah Al-Anbiya. Wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha lillah yarithu man yasha'u min ibadi. Dan Allah bagi tahu, Allah telah buat keputusan dalam semua kitab Zabur. Gapo dia, bumi ni milik Allah. Allah Taala hanya akan warisi pada hamba yang soleh. Hamba yang soleh. Tak, bukan hamba yang toleh, hamba yang soleh. Dan Nabi Musa gitu. Tapi umat gopoh nak tamkin lalu. Tak ada ibtila.
Faqalu 'ala Allah tawakkalna rabbana. Jadi mereka jawab, kepada Allah kita bertawakal. Rabbana la taj'alna minal hubungan dengan Allah. Kerana ada orang lagu ni, Allah Taala datangkan nusrah pada Nabi Musa. Wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil qaum. Jangan jadikan kami ini ujian, bala pada kaum yang zalim. Sasaran fitnah pada kaum yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaum. Dan kami telah wa najjina bi rahmatika, selamatkanlah kami dengan rahmat kamu daripada kaum yang kafir ini. Wa auhayna ila Musa, kami wahyu pada Nabi Musa dan kepada saudara dia tu Harun, bagi tahu pada Bani Israil kama antabawwa liqaumikum bi Misra buyutan. Hendaklah kaum kamu berdua ni cari penempatan di Mesir ni, rumah-rumah. Waj'alu buyutakum qiblan, jadi kalau rumah-rumah kamu ni kiblat. Wa aqimus salat, tempat sembahyang. Tak boleh masjid, tak boleh beramai-ramai, buat sikit rumah. Jadi masa keadaan zuruh, keadaan lagu ni maka baik amal. Banyak ke ibadat, tarik rahmat Allah, cari jalan-jalan ibadat-ibadat untuk tarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diajar oleh Nabi Musa. Bila berlaku halak lagu ni, bila berlaku keadaan lagu ni, bukan bila berlaku lagu ni tinggal perintah Allah Taala, tinggal demi satu perintah tinggal. Tidak, cari jalan. Allah Taala tengok mana Allah Taala ajar pada Nabi Musa, pada kita panduan. Bila berlaku keadaan tekanan lagu mana, cari jalan. Masjid tutup, rumah banyak ada, cari rumah. Tak pakar, tak boleh sembahyang Jumaat, cari jalan. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin, bagi berita gembira kepada orang mukmin. Wa qala Musa rabbana, ini doa peringkat akhir Nabi Musa untuk hancurkan Firaun selepas sekian lama dakwah. Wa qala Musa rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'aun wa malahu zinatan. Wahai Tuhan, sesungguhnya kamu telah bagi pada Firaun daripada pengikut, pada pembesar-pembesarnya, zinah, perhiasan yang begitu banyak dan harta yang begitu banyak dari kehidupan dunia ni. Rabbana liyudillu an sabili, wahai Tuhan kami, mereka guna semua tu untuk sesatkan hamba kamu daripada jalan kamu. Oleh kerana itu ya Allah, Rabbana atmis ala amwalihim, Allah nak bagi tahu doa buat. Oleh kerana itu ya Allah, binasakanlah mereka dengan harta mereka. Washrud ala qulubi, lepas tu tutup mata hati mereka supaya mereka tidak dapat beriman, sehingga mereka lihat azab kamu yang pedih di hari akhirat. Allah Taala bagi tahu, qala qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya aku terima doa kamu berdua, terima. Tapi ulama tafsir bagi tahu selepas 40 tahun baru berlaku. Selepas 40 dakwah begitu lama. Qala qad, Allah Taala kata aku terima doa kamu berdua. Tapi fastaqima, kamu kena istiqamah dulu lagu ni dulu. Sehari pergi jumpa orang, malah doa pada Allah SWT, sehari jumpa orang, wala tattabi'ani sabila ladina, jangan kamu berdua ikut jalan orang yang tidak mengetahui. Tak boleh terkesan dengan keadaan. Ni istiqamah di atas kebenaran, jangan ikut jalan orang yang tidak betul, orang yang tidak mengetahui. Tak boleh. Sabila ladina la sabar, sabi Firaun, jalan Firaun, tak tahu tentang kebenaran. Ikut istiqamah di atas kebenaran, jangan ikut jalan lain. Tak kira apa dia. Jalan bukan daripada Quran, daripada sunnah, bukan jalan sahabat dah. Jalan jahil belakang, jalan jahalat belakang. Jalan orang yang tidak mengetahui. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan kamu ikut orang yang mana kami telah lalaikan hati dia. Dia tak ada rasa besar perintah Allah. Jangan ikut jalan orang yang tak ada nilai. Wajah wasna Bani Israil, barulah berlaku. Allah Taala bagi tahu, kami telah bawa Bani Israil menyeberangi laut. Fa atba'ahum fir'aun, lalu Firaun telah mengikuti mereka dengan tentera-tentera dia, baghyan wa adwa, dalam keadaan derhaka, penuh kesombongan, dalam keadaan zalim, dan juga penuh dengan permusuhan, nak bunuh, nak kata Nabi Musa nak bunuh Bani Israil. Hatta idza adrakahul gharq, sehinggalah mereka ditenggelamkan. Bila tenggelam tu, qala amantu annahu, tengok Firaun bagi tahu. Bila tenggelam kan, bila azab mari baru beriman, tak ada manfaat. Iman ni masa ni tak ada nilai. Tapi Allah Taala rakyat ke ucapan Firaun ni, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi, sesungguhnya aku telah beriman, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan zat yang mana yang diimani oleh Bani Israil, dan wa ana minal muslimin, saya termasuk orang yang serah diri. Tengok ucapan Firaun. Dalam Tirmizi kan, Imam Tirmizi dengan sanad dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril cerita pada Nabi keadaan lagu ni, wahai Muhammad, kalau kamu lihat aku masa Firaun ucap kata ni kan, aku ambil tanah dah, somak dalam mulut tak siwi,
Tak takut-takut Allah SWT rahmat dia. Takut Allah Taala bagi rahmat dia. Sebab ucapan tu ucapan tarik rahmat ni. Dia ucap Allah SWT rahmat dia ni meliputi segala sesuatu. Tapi muka qanun Allah Taala dah ni. Dia telah langgar qanun dah. Ucap ketika mana nampak azab tak ada nilai dah. Allah Taala ayat berkali-kali dari Quran kan tak? Surah Hawami dah. Tak. Iman ketika mari azab tak ada ni. Iman ketika nyawa dia dihalkum tak beriman dah. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Iman ketika mana seperti mana Firaun ni. Tapi ada sebahagian orang tak kata Firaun beriman. Boleh puasa tak nak sebut nama. Al-an wa qad asaita wa qabl wa kuntum minal musirin. Maka Allah kata al-an, tak sekarang baru nak beriman. Wa qad asaita qablu, sedangkan kamu sebelum ni kamu derhaka. Wa kuntum minal, dia kamu sebelum ni jadi orang yang makhluk perasa. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman. Sekarang kami selamatkan badan kamu saja. Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya kamu ni menjadi ayat tanda kebesaran Allah SWT, tanda kemurkaan Allah SWT kepada manusia. Wa inna katsiran minan nas an ayatina. Tapi kebanyakan manusia Allah Taala bagi tahu tetap peringatan kami ni la ghafil, bahaya ghafil. Berapa ghafil ni? Sebab tawajuh pada lain, tawajuh pada dunia, tawajuh pada kehidupan dia ni, bahaya ghaflah ni. Walaqad bawa'na bani Israil. Kemudian Allah Taala bagi tahu pada kita, kami telah tempatkan Bani Israel membawa sidqin di tempat yang tinggi, sidqin tempat yang tinggi. Mana ni? Di Mesir dan di Syam. Mesir dah di Syam. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah bagi tahu, dan kami telah bagi pada mereka molek-molek. Dak molek-molek. Gapo dia ni? Rezeki-rezeki di Syam, rezeki-rezeki di Mesir. Allah Taala begitu. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Tidaklah mereka berselisih selepas datang pada mereka ilmu. Ini kesimpulan yang Allah Taala cerita pada kita. Kesimpulan kisah Bani Israel. Allah Taala bagi tahu pada kita bahawa kami telah muliakan Bani Israel. Selepas tergelar Firaun musuh dia tergelar, Allah Taala bagi kami telah hakat Bani Israel. Kami telah bagi pada dia kedudukan yang tinggi. Kami telah bagi Palestin, Syam ni kepada mereka. Dan mereka tidak berselisih sehinggalah datang pada mereka wahyu. Datang pada mereka sikap mereka. Itu mereka tidak bersyukur. Allah Taala bagi khulasah apa yang berlaku ni. Sepatutnya mereka ni bila nikmat kita tak nak bagi, patut mereka jadi orang yang mana molek. Tapi Allah Taala mereka berselisih. Supaya kita ni umat Nabi ni, Allah SWT bagi panduan pada kita ni, jangan jadi seperti mana Bani Israel ni. Berselisih selepas datang wahyu. Ada kitab berselisih juga. Sepatut kita berusaha lagu mana kita nak menepati kitab. Kalau semua hati kita ni usaha lagu mana nak ikut kita ya, Allah Taala akan satu hati. Ni qanun Allah SWT. Sebab tu kita tak perlu pijak. Kita perlu pujuk diri kita, kita perlu pujuk sama-sama orang kita ni, semua orang selain kita dah ajak puas hati dengan kitab Allah. Dah mula-mula dengan kitab Allah. Sekarang ni orang kita tak puas hati kitab Allah. Tak puas hati. Royak Quran, mulut dia kata Quran. Tapi bila siapa apa dia, tapi ada tapi lalu. Memang kan? Bukan senang. Nabi 13 tahun tu, bukan senang ni. Iti bi Quran, awak mari Quran lain wahai Muhammad ataupun ejah sikit. Orang tak ke Quran, orang tak ke senang dengan Quran. Saya tempat dah belakang, kehidupan dia tidak ikut Quran, kehidupan dia tidak perlu dengan wahyu. Tiba-tiba kita nak ajak gini, ingat orang situ. Tak. Ada masyarakat kita dia tak faham. Dia bila kita kecek gini dia mari jumpa kita. Ustaz, anda rasa semua orang kita, orang Melayu kita setuju belakang Quran. Mana ada orang ingat Quran? Dia ingat Quran bagi baca gini. Baca ni Rusia setuju. Bukan gitu je. Rusia setuju bagi baca, bagi penganjur buat apa dia? Penganjur bahagian taran Quran. Rusia setuju. Oh kafir menetek Quran satu setuju. Tak ada masalah isu. Kalau dia tak setuju ke apa? Dalam ni perintah ni Allah SWT nak kena tegak ni. Dia bukan masalah baca semua setuju. Tak ada masalah. Tengok Quran kerajaan kita buka, semua buka. Tapi perintah-perintah dalam ni mana ada ni? Ni orang tak setuju ni. Ni orang kesakak ni. Sama dari sudut akidah ke, ibadat ke, muamalat, muasyarah, akhlak ke, semua ni. Tak. Saya usaha bagaimana supaya tak sesuai belakang. Sebab tu dia kata bukan semata-mata baca. Kita nak ajak, kita kena tahu dulu makam Quran ni setara mana dulu. Sekarang ini kebesaran Quran tak ada dalam diri orang Islam. Tak ada. Tak. Quran ni dia ingat bahagian apa dia? Bahagian baca ni untuk kubur pahala orang mati gitu ya. Tak, baca. Tu pun pilih-pilih surah. Tak tahu.
Allah Taala bagi tahu kepada kita umat dulu, walaqad bawang kami telah kukuhkan Bani Israil bagi kedudukan tinggi mereka. Tak. Tapi famakhtala, tidaklah mereka berkhilaf sehingga datang pada mereka ilmu wahyu. Dan tentang mereka berselesai, mereka tak akan selesai. 72 firqah tu tak akan selesai sama mereka. Sehingga Allah, inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah. Allah Taala sendiri akan buat keputusan di akhirat nanti berkenaan dengan apa yang mereka perselisihkan. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna, sekiranya kamu ragu-ragu wahai ini dituju pada nabi tapi maksud pada orang lain. Ini cara biasa uslub dalam Quran. Tak, uslub dalam Quran biasa Allah Taala tuju. Ini salah satu laras bahasa dalam Quran kan tak? Tuju pada nabi tapi maksud pada orang lain. Yang ragu, nabi tak ragu. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, sekiranya kamu ragu-ragu berkenaan dengan apa yang kami turunkan kepada kamu sebagai panduan ni, maka fasal ladzina yaqra'una alkitab, maka tanyalah orang yang mana baca kitab sebelum kamu. Laqad ja'akal haqqun, telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu, maka jangan sekali-kali kamu jadi orang yang ragu. Wala takunanna minal ladzina jangan sekali-kali kamu jadi orang yang mana mendustai ayat Allah, maka jadilah kamu orang yang mana rugi. Ini pada kita umat ni, pada dituju pada kita. Janganlah kamu wahai umat ni menjadi orang yang mana mendustai ayat Allah, jangan. Maka jadilah kita orang yang rugi. Bapa Allah Taala telah buat keputusan ni, innal ladzina haqqat alaihim, mai kali kedua ni, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya Allah Taala telah buat keputusan, telah wajib ke atas apa dia ni? Ke atas orang yang mendustai ayat-ayat Allah, ke atas orang yang mendustai ayat Allah. Tak. Gapo wajib atas bahawa mereka tidak akan jadi mukmin yang sebenar. Walau ja'atuhum kullu ayah, walaupun datang semua dalil-dalil dan bukti. Bila mereka akan benar-benar beriman, hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Ni kita terjemah beza ni. Seorang terjemah dah. Inna Allah SWT telah buat keputusan di azali bahawa ada sebahagian beriman, ada sebahagian tak beriman, takdir dia. Maka ni takdir ilahi dah ni. Tak, takdir ilahi dah. Ni bukan ni bukan tentang qadar ni. Ni Allah Taala cerita tentang qanun dia ni. Biar kita faham bahawa orang yang mana mendustai ayat Allah, tidak yakin dengan kitab Allah, tidak mahu ikut kitab Allah ni, orang lagu ni Allah Taala buat ni qanun Allah konsisten. Allah Taala telah wajib innal ladzina haqqat alaihim, wajib ke atas orang lagu ni dak berdasarkan qanun Allah, mereka tidak akan dapat jadi mukmin yang sebenar. Siapa dia rasa tak puas hati dengan kitab Allah, siapa yang mendusta, walaupun datang dalil lagu mana pun, kalau dia ada benda di dalam hati dia bahawa kitab Allah ni tak padan, tak, perintah Allah Taala ni tak sesuai, bahawa dia tidak akan jadi mukmin yang sebenar, tidak mungkin jadi mukmin yang sebenar. Sehinggalah hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka dapat lihat azab yang pedih. Lihat azab barulah rasa sesuai. Ni bahaya. Ni Allah Taala ceritakan. Kemudian barulah masuk kisah Nabi Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumun. Allah Taala bagi tahu, kalaulah dak benda ni Allah Taala bagi tahu tidak ada sebenarnya mana-mana negeri yang mana bila mari azab barulah dia beriman. Tak, tidak ada sebelum ni, melainkan kaum Nabi Yunus alaihissalam. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa, Allah Taala bagi itu tidak ada sebelum ni mana-mana negeri yang mana bila mari azab kan, lalu kaum dia pun beriman, boleh bagi manfaat pada iman dia. Masa tu bila mari azab tu, tak tengok azab, mari taubat pada Allah SWT. Ya Allah, kami beriman dah dengan kamu, ya Allah, kami beriman dah. Tak, biasanya Allah Taala tidak peduli, azab akan menimpa mereka. Melainkan umat Nabi Yunus, tak, bila mereka bertaubat pada Allah, angkat azab diangkat. Illa qaum Yunus, bila mereka beriman itu, kasyafna anhum, kami telah angkat daripada mereka azabal khiz, azab yang hina pada kehidupan dunia lagi, dan kami telah bagi tempoh pada mereka untuk satu tempoh, kami telah hidupkan mereka. Umat Nabi cerita gini ya, cerita Nabi. Satu ayat ni isyarat pada kita. Apa? Sebab khala tu daripada pihak Nabi, pihak utusan Allah. Tak, kekurangan daripada pihak utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus tidak dakwah dengan sempurna, meninggal medan jihad, medan dakwah tak sebelum datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, maka Allah SWT telah hukum Nabi Yunus, tak, dia Allah Taala bagi hidayah pada umatnya, pada umatnya. Walau bagaimanapun ajib hadirin hadirat, tak, dalam Quran ni kan tak. Sebab tu Nabi kata jangan kamu anggap aku lebih daripada Yunus bin Matta. Tak, jangan, sebab umat ni akan kecil lagu tu, umat ni akan bandingkan. Jangan banding. Sebenarnya kelebihan Nabi Yunus apa dia? Tidak ada mana-mana rasul, bukan Nabi kita, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa,
bukan Nabi Isa, yang mana umat dia 100% beriman. Melainkan umat Nabi Yunus 100% beriman. Allah Ta'ala sebut angka dalam Quran paling banyak sekali 100,000, 100,000 au yazidun, bahkan lebih sebenarnya Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi Allah Ta'ala nak sebut ramai. Semua kaum Nabi Yunus lepas ni beriman belakang. Beriman belakang. Tak sekaligus lah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ramai kita, sebab ni bukan sekaligus. Tak, Nabi dakwah, Nabi wafat sahabat berapa ya? Tak, sikit ya. Tak, zaman Sayyidina Umar lah Rum tu 36,000 baru. Itu campur dengan tabi'in lah. Tak, sikit. Tapi umat Nabi Yunus ni, umat dia semua beriman. Tak, 100,000 lebih. 100,000 beriman. 100,000 Allah nak bagi 100,000 au yazidun, 100,000 ataupun lebih. Au ni bukan maksud tak au dengan maksud kita, ataupun tak, kita tak tahu ke tak 100,000 ataupun lebih sikit, sebab kita tak tahu tak, Allah Taala bukan lagu tu. Ni Allah Taala nak bagi tahu pada kita, ni Allah Taala nak ayat dari sudut bilangan tu 100,000 Allah Taala nak bagi tahu. Dan so kita tahu bahawa tu bilangan yang ramai, bilangan yang ramai, yang ramai. Dah lebih tu Allah Taala tahu, tapi Allah Taala nak ayat pada kita, Allah Taala nak bagi tahu pada kita tak, bahawa umat Nabi Yunus yang beriman dengan Allah SWT ni tak 100,000 lebih yang telah beriman dengan Allah SWT. Allah ajib kan, kita berkati surah Taha, Nabi Yunus tinggal kaum dia sebelum Allah Taala perintah ke tak? Allah Taala bagi hidayah pada kaum dia. Allah Taala bagi hidayah. Nabi Musa, Nabi Yunus tinggal kaum dia kerana nak marah pada kaum dia. Tak marah pada dia, kaum dia degil Nabi Yunus, mecah. Maka Allah Taala bagi hidayah pada kaum dia. Nabi Musa tinggal Bani Israel kepada Nabi Harun. Sedangkan Allah Taala janji sepatut mari sekali. Allah Taala perintah pada Nabi Musa bawa Bani Israel sekali. Nabi Musa gaduh. Sifat manusia gopoh, semua ada gopoh belakang. Nabi Musa tinggal Bani Israel kepada Nabi Harun, pergi jumpa tempat pertemuan dengan Allah SWT, tinggal Bani Israel. Langgar juga perintah Allah Taala. Tapi langgar kerana apa? Allah Taala tanya Nabi Musa, "Ma'ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang mendorong kamu tinggal Bani Israel waktu mari sekali? Nabi Musa katakan bahawa ala athari. Dak, mereka tu ikut jejak langkah saya. Mereka tu kemah dah ikut saya dah tu. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Saya ni mari dulu ni kerana apa? Kerana untuk dapat redha Allah SWT. Kerana terlampau suka nak jumpa Allah Taala. Langgar juga perintah Allah Taala, tapi langgar kerana cinta pada Allah SWT. Allah Taala kata apa pada Nabi Musa? Tak. Laqad fatanna qaumaka min ba'dik. Tak. Sesungguhnya kami telah uji kaum kamu selepas kamu tinggal. Wa adallahumus samirin. Samiri telah sesatkan. Nabi Musa tinggal kan? Allah Taala sesatkan. Nabi Yunus tinggal, Allah Taala bagi hidayah. Apa? Ajib begitu. Berarti tak, Nabi dua-dua tu langgar perintah Allah belakang. Dua-dua tu. Hak ni langgar kerana cinta, hak ni langgar kerana nak marah pada kaum. Hak ni Allah Taala bagi hidayah 100,000 ni. Hak ni Allah Taala sesatkan. Allah Taala nak bagi tahu pada kita daripada para anbiya, untuk hidayah pada manusia ni Allah Taala tak berhajat pada siapa-siapa sebenarnya. Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa. Allah Taala nanti Rasul ni bukan Allah Taala berhajat pada dia. Allah SWT nak guna dia, nak muliakan Rasul, jadi asbab pada umat dia, pada kaum dia. Bila dia tinggal nak marah tu, langgar perintah Allah SWT, Allah Taala tunjuk kudrat dia. Allah Taala boleh bagi iman belakang. Dan sebagai pengajaran, jangan kita rasa bila kita buat dakwah kita bersungguh-sungguh dah, orang degil kita jadi nak marah, kita jadi mecah. Memang dakwah kita akan berharap dengan dia lagu ni. Sebab tu dakwah ni berat. Sebab tu Nabi Allah Taala jadikan contoh Nabi Yunus AS. Sebab berat. Tak, kita jumpa pagi petang mereka kritik kita gini-gini, dah kita nak kebaikan. Tak begitu lama, tentu dah Nabi Yunus lama dah. Lama tentu lama. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, bukan 40 tahun. Tentu lama lagi. Tak, lama lah dia. Nabi Yunus ijtihad. Ni satu lagi. Nabi Yunus ijtihad. Sebab dia tak boleh ijtihad. Dia kena ittiba'. Sebab tu Allah Taala kata ittiba'. Mana ada ijtihad? Tak. Bahaya. Mana? Ajib. Hadis ke tak? Hadis dalam apa dah? Hadis dalam Bukhari kan? Tak. Hadis berkenaan dengan kalau betul dapat 2 ke tak? Kalau salah dapat sah. Ambil hadis tu berkenaan dengan ijtihad. Ni kalau
kalau saya ijtihad tak perlu sembahyang Jumaat. Sebab kadang-kadang lagu ni. Maka kalau betul boleh 2 pahala, tak betul boleh 1 pahala. Mana ada lagu ni? Ni ajib. Tak. Itu bukan untuk ijtihad. Tak, kalau ijtihad, kalau Nabi Yunus ijtihad. Ni ijtihad ni. Dan Allah Taala sendiri gambarkan, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Tengok ijtihad Nabi Yunus. Nabi Yunus kan Allah Taala bagi tu wa dhannun, ingatlah ketika mana Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam, idh dhahaba mughadiban. Ketika mana dia pergi meninggalkan kaum dia dalam keadaan nak marah pada kaum dia. Fa dhanna an lan naqdir alayhi. Dia menyangka bahawa kami tak marah pada dia. Ijtihad Nabi Yunus. Ni tinggal ni tak apa dah sekarang ni. Tu ijtihad Nabi Yunus. Ijtihad khilaf dengan perintah Allah, menyebabkan kemurkaan Allah. Ijtihad ada unsur tidak mau menyempurnakan perintah Allah SWT, menyebabkan kemurkaan Allah. Ijtihad ni bahaya. Tak? Dia bukan kata betul boleh 1 pahala, betul 1 pahala, 2 1 pahala. Tu hadis ke apa dia? Cuba tengok mulai hadis dalam Bukhari sendiri. Dia tengok bab Imam Bukhari tak bab apa dia. Bukan bab ijtihad. Itu hadis berkenaan dengan apa? Dia berkenaan dengan qadhi. Berkenaan dengan hakim di mahkamah. Orang mari balah hak ni hak aku, hak ni hakmu. Bila orang mari di mahkamah, dak hakim kena putusan, tok qadi kena putusan, perbalahan suami isteri ke, perbalahan umat ke, berkenaan tanah ke, berkenaan muamalat ke apa, bukan gitu. Hakim kena putusan, qadi kena putusan, dan mereka lagu-lagu mana kena putusan untuk selesai masalah. Jadi Nabi bagi tahu orang lagu ni, keadaan lagu ni. Ini hadis yang bagi tahu tu kalau qadi tu. Sebab tu hadis berkenaan qadi. Tak berkenaan qadi. Kalau kamu apa dia? Kalau kamu betul sebab tarik pada qadi. Sebab apa? Sebab sebelum tu Nabi bagi ancaman. Siapa dia jadi qadi kemudian dia jadi hakim kemudian dia tidak berhukum dengan hukum yang benar, maka balik akhirat dia kena dia termasuk orang yang zalim. Ada hadis sebelum tu menakutkan. Sebab tu Nabi SAW datangkan hadis untuk tarik, untuk bagi pelepasan. Tak? Bahawa qadi ni bila mari kat dalam lagu tu dah, dia kena pertama sekali dengan cari jalan bagaimana keputusan yang paling tepat sekali berkenaan dengan perbalahan di kalangan umat, di kalangan rakyat. Tak? Maka kalau dia betul dia dapat 1 pahala, kalau dia betul dia dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1. Bukan berkenaan dengan agama, hala tuju agama. Tidak. Mana ada ijtihad? Mana ada ijtihad dia sudut? Tak boleh, tak boleh. Dia kena lagu mana nak sempurnakan perintah Allah SWT. Kalau kita guna ijtihad bahaya. Tak. Hatta kalau orang Islam balah, 2 kumpulan orang balah, maka ulama pun berselisih. Tak. Berselisih. Ijtihad kita kata. Tak. Dia mesti ada betul soal tak betul soal. Mesti ada betul soal tak betul soal. Tak. Salah. Ataupun tak betul dua-dua. Tak betul dua-dua. Hatta kita kata peperangan para sahabat, kita kata ambil contoh. Tak berlaku tu. Siapa dia betul? Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Siapa dia betul? Tak boleh. Dua-dua tak betul. Dua-dua tak betul. Muawiyah tak betul, Sayyidina Ali tak betul. Tak betul belakang. Bapak kita kata tak betul. Sebab dua-dua menyesal belakang. Sayyidina Ali menyesal, Muawiyah menyesal. Tengok akhir hidup mereka. Allah Nabi lari dah kan? Jangan pecah belah. Quran lari dah kan? Jangan pecah belah. Lari Quran. Kita bukan buat dari sahabat berbalah, sahabat boleh balah. Tak boleh balah. Mana ada orang istimbat kalau kerana sahabat balah kita boleh balah? Tak boleh. Sebab waktu jelas dah daripada kita Allah, tak boleh balah. Tak boleh balah. Tapi tengok kan, tengok Muawiyah. Bila benda ni sudah selesai dah, zaman pemerintahan Muawiyah 20 tahun Muawiyah selesai dah kan. Tapi bila teringat hari dia perbalahan dia dengan Sayyidina Ali, Muawiyah kata kepada dia, "Kalulah aku dak dimatikan sebelum berlaku peristiwa." Takut. Ini perkara yang mana yang Muawiyah yang Sayyidina Ali takut bila mati nak menghadap Allah Taala. Perkara mereka takut sekali ke apa dia? Perselisihan yang berlaku. Punca perbalahan. Jadi sahabat pun takut benda tu. Sebab apa memang salah. Balah tu salah dah. Balah tu salah dah. Tapi Allah Taala buat berlaku nak tunjuk pada kita. Sahabat balah tapi sahabat balik baik zaman dia. Sesal zaman dia. Tak. Dan seperti mana kita sudah bincang dah part lain. Betul masa berlaku peperangan di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, sahabat Ibnu Sirin bagi tahu dengan sanad yang sahih. Tak. Ibnu Sirin ni tabi'in. Tak. Dia bagi tahu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dengan sanad dia Ibnu Katsir katakan. Tak. Bilangan sahabat yang ada 10,000 sahabat ada. Masa berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, 10,000 sahabat. Yang terlibat, sahabat yang terlibat tu berapa orang? Sahabat yang terlibat 30 orang kata Ibnu Sirin. Sahabat yang terlibat 30 orang. Orang lain bukan sahabat, orang yang tabi'in.
Sahabat, majoriti sahabat lagu mana? Semua majoriti sahabat berlepas diri belakang. Sebut saja, sebut sahabat besar-besar. Sebut Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, sebut Ibnu Munkadir, ahli Badar, sebut Usamah sendiri, cucu akak Nabi, Usamah ni. Dan ni semua berlepas diri belakang. Sahabat orang terlibat boleh bilangannya 30 orang. Daripada 10,000, 30 orang yang terlibat. Ni sangat sahabat. Sebab tu kita kata dan mereka orang terlibat tu kerana apa? Kerana keadaan tak boleh nak elak dah. Tak. Seperti mana Abdullah bin Amr bin As kan, dia berpihak pada Muawiyah. Menetek Sayyidina Ali dan apa? Dia tak boleh nak elak dah. Tak, dia lari dah. Dia bila berlaku lagu tu dia lari. Tapi ayah dia pergi cari. Amr bin As pergi cari anak dia. Pergi kejar dia. Bila jumpa dia, tak ajak dia. Abdullah kata tak saya tak terlibat. Dan Abdullah bin apa dia? Sahabat Ibnu Umar tak terlibat. Semua sama-sama tak terlibat lah kau. Jadi Amr kata pada anak dia, pada Abdullah, "Mu ingat tak? Masa muda mula. Tak, Nabi kata gapo padamu? Tak, Nabi kata gapo pada kamu? Nasihat Nabi pada Abdullah kata gapo berkenaan dengan Amr. Nabi kata pada Abdullah kan, "Ati' abak." Taat pada ayah kamu. Kali aku perintah pada kamu. Kerana kata Nabi tu tak lewat raya. Dia kena ikut. Masa dia muda kan tak? Dia Amr cari bini nikah. Tak, lepas minggu tanya bini dia, "Lagu mana Abdullah?" Bini dia kata, "Sebaik-baik suami. Tak sibuk dengan ibadat sampai tak ada nak setuh. Seminggu nikah tak ada setuh lagi." Bapa? Tak. Bila balik sembahyang Isyak, rajak pada bini dia rehat kejap nak sembahyang. Akad takbir tu, tak baca Quran. Assalamualaikum subuh dah. Habit lama, tabiat lama. Tabiat masa sampai mujian. Masa sampai tak nikah tak. Bagaimana anak muda sahabat dengan Quran? Tak. Nak baca Quran sikit je, tapi dia baca tak boleh galik sahabat assalamualaikum. Assalamualaikum subuh dah. Tak boleh nak baca apa juz 1, juz 2, juz 3 tak boleh nak. Asyik dengan Quran. Tak. Jadi Amr bin As tak rasa tak sedap kan? Dia pun pergi ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi panggil Abdullah. Tu Nabi tegur dia tu. Nabi kata jangan baca. Kamu kata Quran sebulan sekali. Ni panduan Nabi. Kita boleh guna sebulan sekali. Abdullah kata, "Ya Rasulullah, saya muda lagi." Nabi kata 20 hari, 10 hari, seminggu sekali. Saya muda lagi. Sehingga 3 hari sekali. 3 hari sekali pun tak 10 baca 10 hari. Abdullah kata, "Ya Rasulullah, saya muda lagi. Tak boleh nak juga." Nabi kata tak ada. Kat 3 hari sekali Nabi suruh dia baca Quran. Lepas tu Nabi kata pada Abdullah, "Ya Abdullah, ati' abak." Kenapa tu? "Wahai Abdullah, taat ayah kamu." Itu tak boleh lagi. Benar tak lagi. Ini keadaan. Jadi ajib tak Allah SWT tengok Nabi ni panduan daripada kita. Kisah para anbiya ni fa bihudahum iqtadi. Allah nak cerita bukan sahaja. Tak, Nabi Yunus alaihissalam. Ijtihad dia kepada dia Allah SWT fadhanna allan naqdiran. Dia sangka bahawa Allah Taala tidak murka pada dia. Tapi khilaf dengan perintah Allah SWT. Sebab tu khilaf dengan perintah Allah Taala ni bahaya tu. Khilaf dengan perintah Allah SWT ni tak, walaupun kita tidak masuk nak khilaf. Tak. Kita niat pasti. Dah tengok Nabi Yunus fadhan Allah Taala rakyat ucap dia fadhanna allan. Dia menyangka bahawa allan naqdir alai, bahawa kita tidak akan hukum dia. Allah Taala gambarkan lagu mana? Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika mana hamba aku yang derhaka tu. Allah Taala panggil Nabi hamba yang derhaka. Ketika mana dia naik kapal. Walau mana langgar perintah Allah Taala walaupun dengan tidak niat. Bukan tak tahu. Allah Taala maaf. Nabi bagi tahu dia rufi'a. Tak tahu tidur kita langgar. Tu Allah Taala tak kira. Tak. Ini kita tahu perintah Allah SWT, tapi kita langgar, kita rasa tak apa. Musibah. Tak boleh. Kecuali ada satu keadaan Quran bagi tahu okay, tak? Bila keadaan kita dipaksa sungguh. Tak, seperti mana yang berlaku pada anak-anak muda sahabat Quraisy. Ya, sebenarnya Ibn Abbas cerita kan tak? Kalau nak selawat tasbih kata ucap kufur, hati tenang dengan iman. Seperti mana berlaku Ammar. Itu keadaan lagu tu. Tu pun agama tak terjejah tu. Ni agama tu seperti mana Nabi Yunus, keadaan dia tak boleh. Dan Allah SWT gambar kepada kita. Kita nak beritahu mana langgar perintah Allah SWT. Walaupun dengan kita ni tak niat, kita tahu tu perintah Allah SWT menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Menyebabkan kemurkaan. Satu lagi keadaan kita langgar perintah tak, kerana untuk menyempurnakan perintah Allah SWT. Kita langgar perintah Allah SWT kerana nak menyempurnakan.
nak menyempurnakan perintah Allah SWT. Kesilapan yang kita lakukan tak, kerana untuk menyempurnakan perintah Allah Ta'ala dimaafkan. Kesilapan yang dilakukan tak, dalam nak menyempurnakan perintah Allah, silap. Kita kata ijtihad kita silap, tapi maksud kita untuk menyempurnakan perintah Allah, itu dimaafkan. Tapi kalau ijtihad kita, pendapat kita ni ada usaha untuk tidak menyempurnakan perintah Allah SWT, ini bahaya. Mana mi'yar dia, kayu ukur dia, ijtihad itu betul tak betul sebenarnya? Adakah ijtihad dia untuk sempurnakan perintah Allah Ta'ala ataupun tidak sempurnakan perintah Allah SWT? Untuk sempurnakan perintah Allah SWT. Dan Nabi Yunus ni tidak sempurnakan perintah Allah Ta'ala. Walaupun dia rasa Allah Ta'ala tak mahu, dia rasa padan dah, tapi tengok Allah SWT hukum dia. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, kaum dia ni Allah Ta'ala bagi hidayah. Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa-siapa. Baca ayat seperti walau syaa rabbuka, kalau Tuhan kamu nak wahai Muhammad, la amana man fil ardi kullum, Allah Ta'ala boleh buat semua manusia atas muka bumi ini semua sekali beriman belaka. Afa anta tukrihun nas hatta yakun, adakah kamu nak paksa manusia beriman sehingga mereka jadi mukmin? Dunia tempat ujian. Allah Ta'ala boleh nak. Wa ma kana nafsin, dan Allah Ta'ala beritahu qanun Allah, tidak ada mana-mana jiwa dapat jadi mukmin melainkan dengan izin Allah. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladina, dan Allah SWT buat keputusan ar-rijs, kehinaan kepada orang yang mana? Kepada orang yang tidak berfikir, tidak guna kewarasan untuk jadi hamba Allah SWT. Kuling duru, oleh kerana itu perhatilah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa ma tughni ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun, dan semua ni Allah Ta'ala bagi itu ayat-ayat Allah, tanda kebesaran dan peringatan daripada ayat Allah ni tidak bagi manfaat kepada kaum yang tidak mahu jadi mukmin. Fa hal yantadiru, dan orang lagu ni tidak menunggu malaikat seperti mana musibah-musibah yang berlaku pada orang sebelum mereka. Qul fantadiru, oleh kerana itu katakanlah wahai Muhammad, fantadiru, tunggulah, sungguh aku pun bersama kamu menjadi orang yang tunggu. Summa nunaji rasulana walladzina, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan juga orang yang beriman. Kadzalika haqqan alaina, demikianlah wajib ke atas kami nunjil mukmin, untuk selamatkan orang mukmin. Tengok sifat, bukan alladzina yu'min, ini keputusan Allah. Allah Ta'ala bagi itu wajib ke atas kami bantuan pada orang yang mukmin. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkim min, kalau kamu ragu gapo agama orang bawa sebenar ni wahai Muhammad, tak faham ni gapo dia sebenar ni, maka mari aku nak bagi tahu ni, fala a'budul ladzina, aku tidak sembah apa yang kamu sembah selain daripada Allah, walakin a'budullah, tetapi aku hanya sembah Allah. Siapa dia Allah? Tengok kitab tauhid dalam Al-Quran, walakin a'bud, tapi aku sembah Allah. Siapa dia Allah ni? Alladzi yatawaffakum, yang mematikan kamu, tu Allah. Yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Tengok semua ni dak apa yang berlaku dak, yang mati kita sembah Allah. Mana Allah yang mati tu? Ni Allah yang menghidupkan, Allah yang mati. Ni Allah. Wa umirtu an akuna min, dan aku diperintahkan supaya jadi orang mukmin. Wa an aqim wajhaka lid-din, dan hadaklah wajah kamu hanya pada agama ni, pada undang-undang Quran ni, pada peraturan Quran ni. Wa aqim wajhaka lid-din hanifan, wa aqim wajhaka, hadaklah wajah kamu ni hanya untuk agama yang hanif ni. Wala takunanna min, jangan kamu jadi orang yang musyrikin. Wala tad'u min dunillah, jangan kamu seru selain daripada Allah ma la yanfa'uka wa la, tidak bagi manfaat pada kamu, dia tidak bagi mudarat pada selain daripada Allah. Fa in fa'alta, kalau kamu seru juga selain daripada Allah ni, maka termasuk kamu orang yang zalim. Dan cerita tentang kudrat Allah, wa in yamsaskallahu bidurrin, bila Allah Ta'ala buat keputusan untuk bagi mudarat, maka tidak ada siapa boleh angkat mudarat itu melainkan Allah. Tapi bila Allah SWT ingin kebaikan, maka tak ada siapa boleh halal kurnia itu. Yusibu bihi man yasha, Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba dia. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, qad ja'akumul haq, telah datang pada kamu al-haq min rabbikum, ni Quran ni daripada Tuhan kamu. Maka faman ihtada fa inna ma yahtadi, siapa dia nak hidayah ni, ihtada ni, siapa dia nak cari hidayah, maka fa inna ma yahtadi, sebenarnya dia cari hidayah untuk diri dia sendiri. Wa man dhalla, siapa dia tak ikut Quran, pilih kesesatan, fa inna ma yadhillu 'alaiha, maka dia telah menyesatkan diri dia sendiri. Dan wa ma ana 'alaikum bi, dan aku tidak ditugaskan untuk sebagai wakil kamu buat keputusan untuk kamu. Aku tidak ditugaskan. Allah Taala bagi tahu, wa ma ana 'alaikum bi, aku ni bukan orang yang mana wakil kamu dari sudut untuk bagi tahu tentang keputusan kamu. Nabi tidak bertanggungjawab. Setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Akhir sekali tengok ni, oleh kerana itu wahai Muhammad, wattabi' ma yuha ilai, ikutlah apa yang diwahyukan pada kamu. Ikutlah apa yang diwahyukan pada kamu. Lepas tu ikut wahyu kan, jadi tak nampak jalan lagi ni, wasbir, sabar hatta yahkumallah, sehingga Allah Taala utus. Sebab ikut wahyu ni kita pun diuji, Nabi pun diuji. Nak tengok sama uji apa? Dan uji manusia juga uji. Jadi ikut Allah ni kerana ikut Allah sungguh, apa ikut Allah kerana benda lain.
Ini sebenar, ini manhaj nubuwah. Tak, manhaj nubuwah. Wattabi' ma yuha, ikut apa yang diwahyu pada kamu, wasbir, sabar saja. Sehingga Allah Taala waktu saya, dia wa huwa khairul hakimin. Allah lah sebaik-baik yang buat keputusan. Allah. Surah Hud. Allah Taala datangkan surah selepas surah Yunus, surah Hud. Ini pun ajib juga. Kita bagi tahu surah Yunus datang ni untuk bagi peringatan. Tak? Pada kita ni ada hubungan Yunus dengan surah Taubah kan, berkenaan dengan taubat sahabat. 3 orang sahabat tu ada unsur tidak mahu menyempurnakan. Nabi Yunus pun ada unsur tidak mahu menyempurnakan. Sebab tu surah yang ketiga turun kan, surah Al-Qalam kan, Nun wal qalami wa ma yasrun. Awal-awal lagi Allah Taala sudah bagi tahu dah, wala takun kasahibil hud. Jangan sekali-kali kamu jadi seperti mana sahibil hud. Tak? Seperti mana Nabi Yunus. Ingat awal lagi, ingat dah. Tak? Lepas tu jadi lagu mana? Ittabi' ma uhiya ilaik. Ikut apa yang diwahyukan. Nak ikut wahyu ni mari keadaan. Keadaan itu masalah. Tak, perintah Allah SWT mari berat. Keadaan suasana Allah Taala buat ni ujian belakang. Allah Taala yang atur sebenarnya. Allah tahu lagu mana. Sebab tu kita jangan terkesan dengan keadaan, kita kena terkesan dengan Allah. Allah nak lagu tu. Allah Taala cerita dah milah Nabi Ibrahim lagu mana? Tak. Allah Taala buat Nabi Ibrahim ni orang yang lemah lembut, tapi Allah Taala uji lagu mana Nabi Ibrahim? Tak tinggal isteri dengan tidak ada asbab kehidupan. Allah Taala suruh hijrah ke Mekah, tidak ada asbab kehidupan. Allah Taala suruh tinggal. Allah Taala buat keadaan. Tapi Allah nak tengok hamba dia, khalil dia ni, kekasih dia ni terkesan dengan perintah dia atau terkesan dengan keadaan. Tu sebenar. Lepas tu tinggal balik tengok anak besar, anak juruh molek gini dah. Tengok terkesan tak dengan anak, terkesan dengan Allah, terkesan dengan anak. Maka perintah supaya sembelih anak. Alah keadaan tak boleh buat lah. Sebenarnya orang mukmin fikir lagu mana perintah Allah nak sempurna. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk pada kita. Nabi tak terkesan dengan keadaan. Tak baru turun berapa surah dah berani dah kecek dengan Quraisy. Royak Quraisy confident. Tak kumpul semua Quraisy. Jamu makan. Tak lepas 2 3 4 hari jamu makan, kumpul orang Quraisy tanya kepada dia, "Gak nak ni jamu-jamu kita ni? Aku nak satu kalimah ya. Kamu terima satu kalimah ni, tak seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh Ajam akan bayar jizyah pada kamu." Tengok, Nabi itu yakin. Kita tak faham bagaimana Nabi yakin dengan Allah SWT. Tak. Quraisy kata, satu kalimah seluruh Arab tunduk pada kita, seluruh Ajam akan bayar jizyah. 10 kalimah kami bagi. Kalimah apa dia? La ilaha illallah. Kalimah ni dengar ya, ketua Quraisy lah, Sadadatul Quraisy, Abu Lahab, pak saudara Nabi dengar kalimah tu juga. Tabbat laka alihada jama'tana, celakamu atas perkara ni mengumpul kami. Ni orang bapa Abu Lahab kerja basirah dia nampak, dia jelas tentang dunia kan. Dia jelas kalimah yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita terima kalimah ni seluruh Arab akan segar kita, seluruh Ajam akan segar kita. Tengok. Tapi Nabi tak ada faham kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Baru kita tahu. Tak tahu, Nabi hanya terkesan dengan Allah. Gapo Allah Taala suruh ayat, gitu ayat, tak cara. Pas kita nak buat dakwah, tak, kita nak keadaan. Apabila tak akan maju lagu ni. Kita hanya terkesan dengan Allah. Sebab tuai kita Allah dulu kan. Kita catch daripada tuai kita dulu. Gapo tuai kita nak dulu. Sebab orang milik tuai kita belakang ni. Kau ni kita dah ucap ayat. Maya duk bebel kat tuai kita paling besar sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Gapo dia? Kalau izzah ni tak ada, jiwa ni tak ada, kita nak tegak lagu mana? Tak boleh nak tegak. Kita takut benda lain lagi daripada tuai kita. Hamba lagu mana? Hamba tak lewat kerja ni. Tak. Penakut. Ini jiwa ni. Sebab tu Allah Taala datangkan selepas surah Yunus, surah Hud. Ajib, banyak Nabi-Nabi Allah Taala datangkan surah Hud. Berapa surah Hud? Sebab situasi Nabi Hud paling menakutkan sekali. Tak, paling menakutkan sekali. Allah Taala uji Nabi Hud ni berhadapan dengan satu kaum yang mana tuan-tuan, kaum Ad. Kaum yang mana keluar daripada mulut mereka, man asyaddu minna quwwah. Siapa dia lebih kuat daripada kami? Kaum yang boleh kecek sara ni. Dan Allah Taala cerita sebab apa? Sebab Allah Taala telah bagi pada kaum Ad ni kepada wazadakum fil khalqi bastah. Allah bagi tahu. Kami telah tambah kepada kaum Ad ni kekuatan pada kejadian dia tu. Beza dengan umat Nabi Nuh. Dan kami telah bagi keluasan rezeki. Umat Nabi Hud ni. Dah umur 100 kohar gagah, 200 kohar gagah, 300 kohar gagah, 400 kohar gagah, 500 bayar. Bayar kita berhadapan dengan orang lagu ni. Oh, debel. Apa manusia seperti kita. Tak. Dah dakwah Nabi Hud lama kan? Tak. Ni menakutkan. Tak, orang lagu ni. Yang mana ucap man asyaddu minna, siapa dia lebih hebat daripada kami. Sebab tu Allah SWT datang ke surah ni. Sebagai contoh pada Nabi kita, daripada kita kena berani. Jangan rasa sakak. Tak.
Seperti mana Nabi Hud ni, tak terkesan dengan kaum dia, tak terkesan dengan kaum Ad. Tak, terus ajak mereka pada Allah. Bila nampak penentangan zahir tu, cabar pula. Tak, Allah Taala nak sikit kisah Nabi Hud dalam ni. Nabi Hud bagi tahu, min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Selain daripada Allah, kamu belakang fikir nak buat lagu lawan aku seorang. Tak, cari je. Mari nak serang aku belakang, mari belakang serang. Mari. Seorang kecek lagu tu. Oh, takut. Tak, kita nak jumpa orang, nak ketemu orang tu. Tak, ajak pergi semaya pun. Tak, takut dah, malu Allah dah, tak ada apa. Dah tak ada apa pun. Tak, bayang keadaan. Sebab tu Allah Ta'ala cerita Nabi Hud. Jadi kisah Nabi Hud selepas Nabi Nuh ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi, tak, berani. Tak, dalam menyampaikan risalah ni kena berani, kena ada keberanian. Seperti mana beraninya Nabi Hud AS. Kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kitabun uhkimat. Kembali pada Quran. Akhirnya Quran, kembali pada Quran. Tajuk Quran sebenarnya. Kitabun, sebuah kitab yang agung, nakirah kan? Kitab yang agung. Uhkimat ayat tu, tengok tu. Hukum-hukum dia tu, perintah-perintah dia tu kemah. Uhkimat ni. Tak bagi tahu. Kemah. Siapa dia kata ni Allah ya. Yang ilmu dia tu, lautan tu ilmu dia belakang. Tak, berkali-kali laut tu ilmu dia belakang. Dia bagi tahu ni. Ayat dia, perintah-perintah dia, larangan-larangan dia, kemah. Thumma fussilat min ladun. Kemudian dijelaskan lagi daripada siapa? Min ladun hakimin khabir. Tengok ni. Yang menjelaskan, yang menturunkan ni siapa dia ni? Daripada hakim. Tak, zat yang mana maha bijaksana. Dia juga khabir. Allahu Akbar. Khabir. Alim khabir. Tak, khabir ni apa dia? Bukan setakat tahu. Tahu tak ada pengalaman. Dia khabir ni berserta dengan pengalaman. Tahu dia berserta ada pengalaman. Itu khabir. Dia Allah Taala sifatkan dia. Mana tahu sesuatu dengan begitu jelas sekali. Begitu jelas sekali. Dia yang datang ke ahkam. Kenal belakang manusia untuk kebaikan manusia. Allah ta'budu. Dalam itu perintah kepada ni. Dalam kitab Quran. Allah ta'budu illa. Janganlah kamu ikut malaikat Allah. Janganlah sembah malaikat Allah. Innani lakum minhu nadhir. Sesungguhnya aku ni, kata Nabi Hud AS, untuk kamu daripada Allah SWT nadhirun wa bashir. Peringatan dia juga bashir. Wa anistaghfiru rabbakum. Istighfarlah pada Tuhan kamu. Istighfarlah pada Tuhan kamu. Summa tubu ilaih. Kemudian dak kembalilah pada dia, taubatlah pada dia. Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin. Allah SWT akan bagi nikmat pada kamu, untuk nikmat yang sementara, yang baik, untuk satu tempoh yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Dan setiap orang ini akan dapat kurnia dia. Wa in tawallau, sekiranya kamu berpaling, maka fa inni akhafu alaikum. Aku takut Allah Taala akan menimpa kamu azab yaumin kabir. Bahawa ilallahi marji'ukum. Kesudahan kita kembali pada Allah. Dan Allah ni atas segala sesuatu qadir, maha berkuasa. Ala innahum yasluna sudurahum liyastakhfu min. Allah Taala bagi tahu bagaimana penolakan kaum kepada Nabi Hud. Ala innahum yasluna sudurahum liyastakhfu min. Ketahuilah Allah, innahum yasluna sudur, mereka berpaling dada-dada mereka liyastakhfu min, untuk pandai dan memandaringnya dakwah Nabi Hud AS. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma. Ketahuilah bahawa ketika mana mereka yastaghshuna thiyabahum, mereka apa dia? Tutup muka mereka, mana tutup telinga mereka tak saya dengar tu. Ya'lamu ma yusiruna. Allah Taala tahu belaka apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan. Ni Allah Taala gambarkan penolakan daripada kaum Ad. Tak begitu hebat sekali. Tak, orang hagar kan? Gini cara dia. Bila dakwah dengan molek dah, maka dia balas dengan apa dia? Dengan sombong, dengan penuh nyanyi. Penuh pandai lekeh Nabi Hud AS. Sebab tu kita baca surah Ar-Ra'd kan tak? Kau kata apa dia Nabi Hud? Inni la azunnuka ya Hud. Apa dia? Allah nak bagi tahu. Kami sangka kamu wahai safahah, bahasa bodoh. Ni percakapan. Ni orang agak kerja ni? Tak. Surah Ar-Ra'd kan kita baru je jumpa. Wa qala al-malak, berkata pembesar-pembesar di kalangan kaum Nabi Hud ni, kaum Ad ni, inna lanaraka fi safahah. Kami fikir kamu ni wahai bahasa bodoh kamu ni. Dan kami fikir kamu ni pelawak ni. Gagah kecil.
kecek menyindir pun kagak. Sini Allah Taala gambar keadaan mereka. Balik lepas tu nyanyi. Dia astaghfir, pandai tak ada nilai. Apa yang Nabi Hud bagi tahu tu, pada tengok Nabi Hud kecek dengan begitu tertib, begitu memujuk nada dia, cerita tentang kebesaran Allah, tapi tengok dipersendakan. Dan mereka tutup apa? Bayar. Wa ma min dabbatin fil, kemudian Allah Taala cerita tentang kudrat dia. Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi melainkan Allah yang bertanggungjawab terhadap rezeki dia. Wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustaqarraha. Allah Taala tahu belakang. Tempat dia menetap, tempat dia akan tinggal. Mustaqarrah mustaqarrah kita lalu dah. Sama ada atas bumi ke dalam bumi ke, dalam sulbi lelaki ke, saudak dalam rahim perempuan ke. Ini Allah Taala nak bagi tahu ilmu dia tahu belakang. Pertama dia bagi tahu semua makhluk yang melata di atas muka bumi ni, rezeki ni tanggungjawab dia Allah. Bukan kita. Sebab tu kita kena ajar isteri kita, keluarga kita ni, bukan kita yang bagi rezeki. Sebab tu kena ada tarbiyah. Tinggal buat isteri kita, keluarga kita perlu tarbiyah juga. Dia perlu faham bahawa rezeki ni daripada Allah, bukan daripada suami. Sebab semua orang ni kena selamat. Kena selamat. Sebab tu kita kena ada amalan-amalan. Sebab tu kena tinggal-tinggal untuk dia belajar tawajuh, untuk dia baiki dia punya tahajud dia. Yang bagi selamat ni bukan suami. Suami ada baru selamat, tidak. Yang melindung dia Allah SWT. Yang bagi rezeki Allah SWT. Ni Allah Taala buat kenyataan. Sebenarnya kalau tak cari mati, tengok accident. Mana orang mati kan? Dia duduk kerja pagi petang siang malam ada. Bapa, ni nak bagi rezeki pada anak. Dia mati. Pas anak dia mati bina tak mati. Tak nak. Allah Taala lahirkan orang lain pula. Allah Taala. Manusia kata dia, ya. Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa untuk bagi rezeki pada hamba dia. Cuma bila dia ada, Allah Taala dia jadi tanggungjawab. Tapi dia tak boleh buat alasan dah kerana cari rezeki ni dia tinggal perintah Allah Taala. Allah Taala ambil tanggungjawab dah. Dan juga ni tentang ilmu Allah SWT. Yang kedua, banyak lahum mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitab. Semua tu dalam kitab dia belakang. Wa huwa alladhi khalaqas sama, sekali lagi dah. Wa huwa alladhi khalaqas samawati, dia dah menjadikan langit-langit dan bumi dalam masa hari. Wa kana arsyu 'alal ma'. Di arasy Allah ni di atas air. Air ni. Quran air tu manusia jadi daripada air. Allah segala makhluk ni kami jadikan daripada air dalam Quran bagi tahu. Dan tentang air. Wahyu pun dinamakan air juga. Namakan air juga. Allah Taala bagi contoh. Dan air ni berada di bawah arasy. Di bawah arasy air. Di bawah air kursi. Dan luar dia Allahu Akbar. Sebab tu hari-hari begini kita kena sentiasa muzakarah. Hari-hari kebesaran Allah. Baik tak? Bumi dengan langit tak? Seperti mana satu cincin dia letak tengah pada pasir. Tu satu cincin tengah pada pasir luas mata-mata. Itu kebesaran dia. Dan jarak dia 500 tahun. Tak? Mana banding bumi dengan langit pertama ni, langit pertama besar lagi. Langit pertama kedua begitu juga. Sehingga sampai ke arasy Allah SWT. Dan makhluk yang paling besar sekali arasy. Besar sekali. Allah lebih besar lagi daripada. Tak? Dia Allah fawqal arasy. Tak? Allah fawqal arasy. Nabi bagi tahu dalam hadis dalam Abu Daud walaupun sanad dhaif, tapi musnad dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dalam Musnad Darimi, dalam kitab Baihaqi dengan sanad yang sahih kepada Ibnu Mas'ud. Pada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bagi tahu kepada dia dah. Cerita tentang ini. Akhir sekali Ibnu Mas'ud bagi tahu, wallah fawqal arasy. Allah SWT atas daripada arasy. Dan wa huwa ya'lam ma taf'alun. Dia Allah Taala tahu apa saja yang dilakukan oleh makhluk. Allah Taala tahu apa saja yang dibuat oleh makhluk. Dan sini Allah Taala bagi tahu, wa kana arasy. Sebut sama arasy dia ni. Tak, sebab apa? Makhluk yang besar. Makhluk ni pun bawah dia juga. Bawah dia. Dan bapa Allah dah jadikan belakang ni, jadikan langit dan bumi dalam masa hari, jadikan semua arasy semua ni berapa ni? Liyabluwakum, untuk uji kita. Ni hakikat kehidupan ni bagi tahu. Biar kita faham. Kehidupan uji. Tak. Kita walaupun kita tak minta. Walaupun kita tak minta. Tak. Allah nak putuskan dah. Kemudian Allah Taala bagi tu dia ni tuai kita. Tak, kita tersinggah aku tu, masing-masing. Tak. Masing-masing. Nak guna kewarasan yang Allah Taala bagi tu, nak tunduk ke situ tunduk. Nak bagi kehakiman lah. Tak. Siapa suruh buat kita? Tak, kita tak minta pun dia buat. Dia lagi buat kita pada-pada. Pas suruh semaya, suruh ke surga ni, malah cara, malah pasal. Aku nak hidup lagu mana pun. Allah Taala dah kan? Kulil haqqu min Allah. Telah katakanlah Muhammad, kebenaran yang sudah datang daripada kamu. Bagi tahu dah, dunia ni ada pemilik dia. Kamu tu ada pemilik dia, aku pemilik dia. Aku yang jadikan kamu. Allah Taala bagi tahu. Mu dulu tak ada kan? Pas ayat belakang dah tak si peduli. Mu ayat apa-apa. Dah. Allah Taala bagi peluang. Faman syaa falyu'min wa man syaa. Siapa nak beriman dia boleh beriman. Siapa nak kufur silakan. Silakan.
Sebab balik dengan Allah Taala belakang. Balik dengan ni bahaya. Balik dengan sebab tu bukan Allah SWT nak. Allah Taala nak ni kafir. Allah Taala nak serah pada Allah Taala. Bukan. Allah Taala nak gapo dia? Semua jadi hamba dia. Allah Taala nak semua orang ni masuk syurga belakang. Allah Taala nak semua orang. Tapi berdasarkan ikhtiar dia. Sebab apa? Sebab ni Allah bagi liyabluwakum. Dunia ni tempat ujian. Allah Taala buat putus dah. Yang jadi bahaya ujiannya kita. Itu bahaya. Isteri kita, anak kita, dia diuji. Bukan kehidupan ni sekadar lagu mana nak urus dia cari makan, biar dia fikir pandai cari makan kot dia lagu mana. Tak. Kita biar kita Allah Taala bagi nampak, fikir dia bagaimana supaya aturkan kehidupan dia biar dia nampak akhirat. Sebab ni kehidupan sebenar. Cari makan kehidupan dunia ni sementara ya. Untuk makan lot tu pun Allah dah jamin dah. Allah Taala jamin dah. Hidayah tak ada jamin dah. Hidayah tak ada jamin. Hidayah ni Allah Taala bagi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah ni kena usaha. Rezeki dah Allah SWT dah jamin dah. Allah Taala tulis belakang dah. Allah Taala tulis belakang dah. Tapi hidayah dah. Hidayah Allah Taala siapa dia nak. Siapa dia nak dia kena usaha. Dia kena usaha. Kita pun ikhtiar ni ujian kita ikhtiar ya. Sebab tu dia panggil nak uji ni kena ada syarat boleh pilihan. Kalau tak ada pilihan uji apa dia? Tak boleh. Dan kita boleh tengok ada ujian kan. Orang nak beriman boleh tak semaya, orang nak semaya boleh tak semaya. Kita sendiri nak semaya boleh tak semaya boleh. Mana ada orang dah bunyi bel ataupun kepak mari dak mandi pakai baju gombel, dak pakai kain belakang start kereta nak mari ngaji atau nak mari masjid dak. Khabar-khabar siapa ilmu. Oh, tak awak tak nampak masjid, semua masjid nampak ilmu tak ada. Mana ada lagu tu? Oh, salah. Tapi siapa tak sih dengan pek walau tak dengar tidur ya. Dah, khabar-khabar bukan ni. Dah, buat tidur lagi. Khabar-khabar pukul 7, tidur lagi. Pukul 10. Khabar-khabar pergi esok. Dah. Lok tak lok. Ikhtiar yang kita guna tu. Ikhtiar yang kita guna lagu mana dah. Tak lama. Ni ujian ni betul Allah Taala ingat ke hak ni semua ni. Allah kata dia lah yang jadikan langit-langit dan bumi dalam masa hari dan arasy dia di atas air. Apa semua jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk dia uji kamu. Kehidupan ni ujian. Ha ni. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling elok amal dia? Elok amal lagu mana? Betul dan ikhlas. Ha tu. Betul dan ikhlas. Betul kerana ikhlas kerana Allah, betul ni di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ni. Ha ni ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Sekiranya Allah Taala bagi tahu ni, Allah Taala gambar kan dakwah Nabi. Sekiranya kamu kata pada kaum kamu, kamu akan dibangkitkan selepas kamu mati nanti. Mereka berkata la yaqulun ladina kamu in hadza illa sihrun bi. Mereka kata ni sihir ni, mana ada. Hidup pelan ni ya. Wala in akharna anhumul adab. Sekiranya kami melewatkan, dak tangguhkan daripada mereka azab ila ummatin ma'dudatin, dak untuk sampai kepada umat yang tertentu, maka mereka kata ma yahbisu. Apa yang menghalau atau tunggu azabnya? Sakut gapo dia? Dia pelawak. Tengok. Keadaan dia Allah Taala. Ma yahbisu, tengok. Ni perkataan nyanyi belakang, perkataan nyekik belakang. Nescaya mereka kata apa? Ma yahbisu. Apa tak tunggu azabnya? Bertahun-tahun dah, 1400 tahun dah. Lalu kita kata, tak ada kau. Ala yauma yatihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah hari yang mana bila azab datang pada mereka, mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka. Wa haqabihim, dan telah menimpa mereka dengan apa yang mereka mempersendakan. Walain adaqnal insani ayat jiwa manusia. Manusia ni Allah Taala bagi tahu, bila kami timpakan daripada kami rahmat dan nikmat, kemudian kami ambil daripada dia, tak. Kami bagi nikmat, jaya, kemudian kami ambil rapah kan. Allah Taala bagi tahu innahu la ya'usun kafur, maka dia akan jadi putus asa dan kufur. Tak wi tak apa, dia wi. Wi kan, wi dia suka. Allah Taala kata tarik. Tarik tu kat nyet tak lalu. Putus asa, sebab peringkat bunuh diri. Ni Allah Taala bagi jiwa manusia ni. Jiwa manusia yang tidak ada hubungan dengan Allah, jiwa manusia asah. Wala in adaqnahu na'ma ba'da dharra amasat. Bila kami bagi nikmat kepada dia selepas dia kena musibah, lepas dia ditimpa musibah sekian lama, kami bagi nikmat, bagi kaya. Maka dia kata la yaqulun hada. Dia pun pasti dia akan kata dah, tak ada dah musibah. Dah daripada aku. Hilang dah belakang musibah daripada aku. Tak ada kaitan dengan Allah. Tak ada dah. Dia akan jadi lagu. Allah Taala bagi tahu innahu la farihun fakhur, kemudian dia akan jadi sombong. Tak gembira dia sombong agak. Dia lupa dah dia susah mula. Masa susah mula dia menangis, dia doa ya Allah ya Allah ya Allah macam. Tak masa susah. Tak ayat lain Allah Taala cerita manusia. Tak sini sikit, sebab tu bila kita kumpul belakang ni panggil ayat-ayat tentang jiwa manusia. Jiwa kau manusia tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Gini belakang. Tak.
Sebab tu dia kena ada hubungan dengan Allah SWT, baru dia jadi molek kan. Kalau tidak dia akan silap faham dengan kehidupan ni. Dan nak dia buat seperti mana surah-surah Mekah kan, banyak surah gini kan. Allah nak bagi jiwa manusia kan. Manusia mula letak kepada dia neraca mulia hina ni kerana harta. Tak. Bila jadi kaya, Allah Taala muliakan dia. Kena bila miskin, Allah Taala hina. Mula dia bina kehidupan dia, royak pada anak dia dah. Tak mengaji sungguhlah, kata tidak hina mu. Ya. Jiwa dia tu hina dah. Lepas tu dia ajar anak dia jiwa hina lagu tu. Dia tak kayu ku, sebab tu kena ngaji sungguh. Kalau miskin kat orang pakai hina lah mu. Dah. Orang lagu mana kalau miskin kat akan hina kamu. Dia ajar lagu tu. Bawa jiwa dia tu jiwa hina dah. Dia rasa lagu tu silap pandai. Sebab tu bahaya. Sebab tu bukan lagu Quran, bukan ajaran. Dan benda ni benda besar ni. Sebab tu sentiasa disebut dalam Quran. Hatta surah Kahfi disebut, dak. Surah-surah Asah disebut, dak. Sebab kita orang mukmin ni kayuku dia bukan pandai manusia, bukan dengan benda. Tak. Pandai dia dengan agama, Hina Allah Taala ajar orang mukmin hina ke apa dia? Bila buat zalim pada anak yatim. Tak. Buat zalim pada anak yatim. Jiwa-jiwa lagu ni dihina. Illal ladzina sabaru, melainkan orang yang mana sabar bila dengan ujian dan melakukan amal soleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itulah orang yang mana dapat pengampunan dan juga ganjaran yang sangat besar. Kemudian Allah Taala gambarkan keadaan ni jiwa Nabi, fala'allaka tarikum ba'dama, boleh jadi kamu wahai Muhammad nak meninggalkan sebahagian apa yang diwahyu kepada kamu. Bapa wadaikum bihi sadruk, kerana sempitnya dada kamu. Bapa orang kata an yaqulu laula, mereka kata bapa Nabi lagu ni miskin tak ada gah tutup harta bini ya. Nabi kalau lagu ni. Tengok. Au ja'amahu malak, ataupun balik kurang pun adalah jalan dengan malaikat. Tak, malaikat duduk kiri kanan. Tak, baru Nabi, baru Rasul. Maknanya hadirat Allah SWT uji para Nabi. Dan Nabi kita pun tidak terlepas. Tak, suruh buat perubahan pada seluruh hal ni. Allah tak bagi harta, tak bagi kuasa, tak bagi perkara luar biasa. Mana perkara luar biasa yang dimiliki lah. Perkara luar biasa Nabi belah bulan tu ada, tapi waktu Nabi tak miliki. Tak, tapi perkara luar biasa yang Nabi miliki tidak. Ini payah. Ayah ni kita dah nak buat perubahan ni, kita mari belakang, mari dalam kepala kadang ada PT baru sedap sikit ajak orang tak. Boleh melih kambing tiap-tiap minggu baru orang mari anak-anak muda kita nak. Kita dah mikir jalan tu. Kalau tak lebar lagi lama-lama dah kalau jadi air tawar kita jadi tak apa dah. Minum air tawar kita dah. Kok stroke 15 tahun tu kat pakai sembuh dah. Buat apa sembuh ni? Minum air tawar dia. Baru gagah sikit nak buat dakwah. Tak nak ajak orang ni. Buat air tawar kita jadi. Dia mari benda lagu tu. Sebab Allah Ta'ala rakyat pada kita. Tak. Tak ada tak sila ke tu. Tak. Allah Ta'ala nak manusia berubah. Kita sendiri bergerak bawa agama Allah. Dia orang yang nak terima agama Allah dengan apa? Dengan kitab dia, dengan wahyu dia, dengan kewarasan. Sebab berubah harga ni baru jadi kemah orang. Kalau berubah kerana air tawar jadi air tawar, dia pun jadi tak lebar juga. Air tawar dia tak jadi panik. Allah Ta'ala pilih kasih. Dia jadi kita tak jadi. Tak, ni tak jadi. Kalau orang lagu ni tak nak maka dia buat ukur dia pula. Kita ni Allah tak kenal dah lagu ni. Jadi gitu pula. Tak. Jadi hidup perkara-perkara luar biasa gini. Jadi badi keramat. Tak keramat mana. Tu jadi punah belakang orang tu. Nak badi keramat pula dah. Tu jadi tak lebar dah. Orang duk cerita-cerita dah. Orang pakat mimpi Nabi, ustaz tak ada mimpi Nabi. Ana nak cerita lagu mana awak nak kata mimpi takut. Lawak dah. Buat macam-macam cerita. Ana mimpi dah kali itu. Tak. Tapi bukan kata Nabi, tapi orang tu kata Nabi. Tak jumpa orang ni dia kata dia tu Nabi tu. Macam-macam sebenarnya nak suruh kait biar orang tersebar orang mimpi juga. Ustaz tu mimpi Nabi juga. Bahaya. Dia memang fitnah akhir zaman dah. Nabi kata dah kan. Akhir umat akhir zaman ni akhir royak. Dia mata dia tak nampak, dia kata dia nampak. Ni di antara Nabi kata akzabul kadhib. Tak. Orang paling pelawak sekali. Nabi kata orang lagu mana? Dia royak pada orang ramai bahawa dia mimpi sedangkan dia tak mimpi. Apa jadi orang? Sebab nak suruh nampak pisau. Tak. Mimpi kan mengigah ada. Tak. Mengigah. Dia dah suruh nampak. Tapi walau bagaimanapun Nabi sudah bagi akhir zaman kan, daripada orang yang salah-salah dia ada mimpi yang benar. Kita tak nafi kan. Tapi ni cerita. Tak, cerita mengenai mimpi ni tak, untuk akad dia. Dan ni pun fitnah lah. Fitnah pada tak lebar. Tengok Allah Ta'ala gambar kepada Nabi pada tengok kita. Nabi kita. Nabi kita buat perubahan lagu mana? Barulah jadi sahabat-sahabat kemah. Barulah sahabat tak gugat kan. Sebab sahabat tengok Nabi susah kan. Sahabat tengok Nabi susah. Sebab tu Madinah kan, masuk Islam tu tak punah. Nabi sendiri pun susah.
pergi ziarah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dengan Rasulullah 3 hari tak ada makanan. Nabi kata pada Ummu Sulaim, rumah aku 7 hari. Dia buat lagu ni. Orang Nabi pun susah, dia boleh tahan susah lagi. Tak. Nabi tunjuk lagu ni tak pada umat dia. Fala'alla kata dia boleh jadi kamu nak meninggal sebagai apa yang diwahyukan. Tak. Kerana berat ah. Nak royak Allah Taala royak ni berat ni. Tak. Wadaikum sempit dada kamu. Dan orang pula tuduh kamu macam-macam. Nabi kalau lagu ni tak ada ke satu harta tak ada. Perkara luar biasa tak ada. Allah Taala kata innama anta nadhi. Sesungguhnya kamu sebenar tugas kamu hanya bagi peringatan. Apa kaitan dengan benda-benda lagu ni ya? Allah Taala buat dah skop kerja Nabi lagu mana. Kerja Nabi ni bagi tahu pada umat, bagi tahu pada umat dia gapo dia Allah Taala royak. Tahu tak? Dia bagi tunjuk pada umat lagu mana nak jadi hamba Allah. Wallahu ala kulli syai'in. Allah yang ambil tanggungjawab belaka. Am yaquluna iftara. Mereka kata Nabi reka. Bila dibaca pada mereka bukti daripada Quran ni, qul fa'tu bi asyri suwarin muslim. Tak. Am yaquluna iftara. Mereka kata Muhammad reka. Iftarahu Muhammad tak. Muhammad reka ni. Qul fa'tu bi asyri. Katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi asyri sun. Bagi tahu pada orang Mekah, kamu datang ke 10 surah. Surah pendek-pendek lah. Muftarayatin. Tak. Ya kalau kamu boleh reka. Wad'u man istata'tum. Carilah siapa-siapa boleh tolong kamu selain daripada Allah. Kalau kamu benar ragu-ragu sebenarnya tak ragu-ragu dah. Orang Mekah tahu dah, dengar je tahu dah. Dia lebih tahu lagi daripada kita. Dia memang Abu Jahal ngaku dah kan benar kan. Tapi tak sikut gapo dia? Hasad, deki. Fa illam yastajibu lakum, sekiranya mereka tidak mampu buat lagu tu fa'lamu, ketahuilah annama unzila bi ilmillah. Allah Taala turunkan ni panduan ni dengan ilmu Allah supaya Nabi sikah ni. Ni ayat pada Nabi ni. Wahai Muhammad, Quran ni wahyu aku wahyu pada kamu bi ilmillah. Ilmu Allah. Percaya sudah dah. Wa an la ilaha, dia tidak ada ilah melainkan dia. Fa hal antum muslimun, maukah kamu serah diri pada Allah? Man kana yuridul hayatad dunya, siapa nak hidup pada dunia ni wazinatah, Allah Taala bagi. Dan mereka wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi kalau nak dunia. Ulaika alladziina laysa fil, itu orang yang mana tidak ada bahagian mereka di akhirat nanti, melainkan nar, neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hilalnya apa yang mereka buat, kebaikan yang mereka buat tak ada belakang. Pandu Allah Taala orang kafir, orang munafik ke, segala kebaikan yang dibuat akan dibalas lalu atas dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, batil apa yang mereka buat tu semua akan gugur belaka, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung esok insya-Allah. Esok pagi tak ada lah. Petang esok. Kupat esok Jumaat esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil islam. Nabi Muhammad nabiyyu wa rasulullah.